Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang pada semua. Pada hari ini saya dan bersama kumpulan saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk The Use of CIPP Model in Carrying Out the Teaching of Specific Vocational Skill among Special Needs Students with Average Ability. Sebelum saya meneruskan pembentangan pada hari ini, saya akan memperkenalkan rakan-rakan dalam kertas kajian ini yang diketuai oleh Puan Zainuriza Zainon yang bersama kita secara online pada hari ini, Puan. Dan saya Khaijah Jamal Saad dan ada seorang lagi pengkaji dalam kertas kerja ini iaitu Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Razali. Kami daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malin Perak. Jadi saya teruskan pembentangan kita pada hari ini. Okey, sebelum saya meneruskan pembentangan dengan minta izin kepada Rusetia, kami akan membentangkan kertas kajian ini dalam menggunakan bahasa Melayu. Dengan tajuk kertas kerja The Use of CIPP Model in Carrying Out the Teaching of Specific Vocational Skill among Special Needs Students with Average Ability. Seperti yang kita sedia maklum, dalam era globalisasi, murid berkeperluan khas pendidikan khas ini atau lebih dikenali sebagai MBK tidak terkecuali dalam mengembangkan potensi diri dan sama-sama bersaing untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran. Jadi berdasarkan kepada Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan Bahagian 3, murid berkeperluan khas artinya murid yang diperlakukan oleh pengamal perubatan sama ada ahli politik, ahli optik, ahli ideologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan sama ada dalam perkhidmatan kerajaan atau tidak, sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan sama ada penglihatan, pendengaran, pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran atau mana-mana kombinasi ketidakupayaan atau ketidakupayaan dan masalah pembelajaran. Jadi apa yang dapat kita tengok di sini ialah MBK bagi kategori penglihatan. Apa yang kita praktiskan di sini ialah pertuturan ditempatkan, mereka ini akan ditempatkan di sekolah-sekolah khas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala MBK bermasalah pembelajaran ditempatkan di program pendidikan khas integrasi atau lebih dikenali sebagai PPKI yang berada di sekolah arus perdana. Jadi kalau kita lihat kepada permasalahan pelajar berkeperluan pendidikan khas ini, program pendidikan khas integrasi atau PPKI di sekolah menengah berperanan penting terhadap MBK di alam persekolahan sehingga ke alam kerjaya. Jadi PPKI ini menjadi salah satu program perkembangan bakat dan potensi MBK melalui pendidikan vokasional. Kalau kita dapat lihat dalam isu pelajar-pelajar berkeperluan khas ini, Kementerian Pendidikan Malaysia amat prihatin terhadap kepentingan dalam penyediaan pendidikan yang relevan untuk MBK ini. Seumpamanya kurikulum kemahiran vokasional diberi perhatian dalam pendidikan vokasional, golongan ini berbanding kurikulum akademik yang sedia ada. Dengan itu, MBK diberikan pendedahan lebih kepada kemahiran vokasional agar mereka dapat dapat membina dan bersedia memasuki alam pekerjaan setelah tamat persekolahan. So kalau kita dapat lihat sehingga Februari 2019, sejumlah 822 sekolah menengah yang mempunyai program pendidikan khas integriti atau PPKI
di seluruh Malaysia. Ini merujuk kepada sumber dari Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018. Dan kita pasti sebenarnya untuk sehingga tahun 2020 ini peningkatan daripada jumlah 822 ini telah meningkat, di mana kerajaan lebih serius memberi perhatian kepada keperluan pelajar-pelajar ini. Kalau merujuk kepada pelaksanaan pengajaran kemahiran vocational, sejajar dengan matlamat ini, pelaksanaan kurikulum standard Sekolah Malaysia Pendidikan Khas atau KSSM-MK mulai tahun 2017 turut mengambil kira kemahiran vocational sebagai bidang yang relevan dengan ketidakupayaan MBK dalam menyediakan mereka ke arah transisi kerjaya. Jadi KSSMK ini diguna pakai oleh semua MBK yang berada di tahap kefungsian sederhana dan juga rendah. MBK ini yang berada di tahap kefungsian tinggi, berada di program yang eksklusif, akan mengikuti KSSM di arus perdana. Okay, ini melihat kepada sumber, kita merujuk kepada sumber Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017. Manakala MBK berkefungsian sederhana adalah mereka yang berupaya menguasai asas literasi dan numerasi, yang berupaya menguasai dari segi bahasa dan komunikasi, sosio emosi, tingkah laku dan psikomotor. Mereka ini mempunyai keupayaan fizikal yang baik untuk diberikan latihan kemahiran vocational yang dapat digunakan dalam kerjaya tertentu supaya mereka ini dapat membina kemahiran yang berorientasikan kerjaya dalam membangunkan kompetisi dan kecekapan mereka di alam kerjaya nanti. Jadi dalam ini kita perlu juga memberi perhatian yang serius kepada pelajar-pelajar berkenaan. Jadi melihat kepada konsep pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran yang efektif serta latihan dan amali yang berkesan perlu sebelum mereka ini memasuki alam kerjaya. Jadi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan perlu memberikan impak yang berkesan dalam membina kemahiran MBK. Peranan guru dalam mengajar kemahiran vocational khasnya ini perlu dilihat secara kritis. Guru kemahiran vocational dapat menghasilkan produk MBK berkefungsian sederhana yang berkemahiran setelah tamat persekolahan. Kita yakin perkara ini dapat dilaksanakan sekiranya kita mendapat komitmen daripada semua pihak yang terbabit dalam memastikan program ini memberi impak yang besar kepada pelajar-pelajar yang memerlukan orang kata special kemahiran bagi mereka untuk survive selepas dalam persekolahan mereka. Justru itu kajian ini melihat kesediaan guru untuk melaksanakan perkara-perkara ini. Jadi dalam KSSMK ini dilaksanakan secara berperingkat bermula pada tahun 2017 oleh KPM. Jadi CJ yang diberikan sama ada modula apabila MBK tamat, setiap modul ataupun berjaya ke semua modul hingga tingkatan 5, pelajar-pelajar ini akan nilai mengikut standard penilaian dan seterusnya diberikan CJ kemahiran vocational. Justru itu kajian ini ingin melihat kesediaan guru pendidikan khas dalam melaksanakan pengajaran kemahiran vocational spesifik murid berkefungsian sederhana dengan melihat dari aspek input, proses dan produk. Jadi dalam untuk melaksanakan objektif ini kami telah menggunakan model CIPP untuk memastikan dalam menilai program ini untuk sustain dalam memberi pendidikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar berkenaan. Jadi dalam kajian kami ini kami akan fokuskan hanya kepada 3 dimensi, iaitu pengetahuan guru, kesediaan guru, hasil pelaksanaan PDBC guru. Jadi untuk meneruskan selanjutnya tentang kandungan atau fokus kajian kertas kerja kami ini, saya serahkan kepada Puan Zainul Riza untuk memberikan penjelasan yang lebih tentang apa yang dalam proses kertas kajian ini dijalankan. Silakan Puan Zainul Riza. Baik, terima kasih rakan seperjuangan saya Puan Khatijah atas pembentangan awal tadi.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita teruskan kepada slide seterusnya, iaitu model KIPP. Okey, bagi tujuan kajian ini, kita menggunakan model KIPP yang telah diperkenalkan oleh Stafford Beam pada tahun 1971. Kajian ini dalam bahasa Melayunya kita kata model KIPP, iaitu singkatan kepada konteks, input, proses dan produk. Okey, seterusnya, berdasarkan kepada kerangka yang dibangunkan, pengkaji iaitu saya dan rakas perjuangan ingin melihat kepada 3 komponen utama dalam KIPP, iaitu input, proses dan produk. Bagi komponen input, kami menilai kesediaan pengetahuan dan kemahiran guru yang membolehkan mereka mengajar dengan lebih berkesan. Manakala bagi proses komponen proses pula, pengkaji akan menilai strategi atau proses pengajaran dan pemudah cara yang dilaksanakan oleh guru, dan komponen proses penilaian tahap penguasaan murid berkefungsian sederhana. Hasil pelaksanaan terhadap murid berkefungsian sederhana ini kita akan lihat dari aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid itu sendiri yang kita akan nilai dalam komponen produk untuk proses penambahbaikan yang berterusan bagi mencapai pembangunan program ataupun kemahiran vocational spesifik itu sendiri. Baik, seterusnya. Baik, untuk penggunaan model KIPP ni, beberapa kajian telah pun kita laksanakan dan kita telah melihat, kita telah review beberapa kajian, iaitu seperti kajian SOFA dan NENI pada tahun 2019 menyatakan model ini memberi penekanan dalam meningkatkan mutu amalan profesionalisme guru terhadap pengajaran. Kesediaan guru amat penting untuk menambah baik kurikulum dan penilaian sesuatu kemahiran. Manakala kajian di dalam negara, iaitu kajian Muhammad Tafizam dan Ramli pada tahun 2018 menyatakan bahawa model ini dapat membantu untuk menambah baik sesuatu program dengan melihat kekuatan dan kelemahan dalam menilai pelaksanaan sesuatu mata pelajaran. Proses ini disebut sebagai satu penilaian dalam menggambarkan, mengumpul dan menyelia maklumat yang berguna untuk membuat keputusan alternatif dengan menggunakan model KIPP. Seperti mana saranan oleh kajian pembangunan model KIPP oleh Stafford Beam dan Sheffield pada tahun 2013. Okay, dengan adanya penilaian ini dapat membantu untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan pengajaran kemahiran vocational spesifik murid berkeperluan khas bagi kefungsian sederhana, seperti mana kajian yang kita akan laksanakan ini. Kajian ini tidak melihat atas aspek konteks yang berkaitan dengan kurikulum yang telah disediakan oleh KPM. Kita hanya melihat kepada 3 domain yang akan mengupas kesediaan guru dalam pelaksanaan pengajaran kemahiran vocational spesifik murid berkeperluan khas bagi kategori kefungsian sederhana dari aspek kesediaan guru, strategi atau proses PDPC guru serta hasil pelaksanaan PDPC guru terhadap murid. Seterusnya, okey, dengan itu domain produk dapat dicernakan dengan mencapai objektif di akhir PDPC kemahiran vocational spesifik terhadap murid berkefungsian sederhana. Seperti mana dalam kajian Norden pada tahun 2011 ada menyatakan aspek ini dapat dilihat melalui pengetahuan, kemahiran dan sikap murid itu sendiri. Maknanya hasil kepada proses pelaksanaan kesediaan guru dan pengetahuan yang guru sampaikan dalam kemahiran vocational itu sendiri, dan impaknya kita melihat kepada kualiti yang kita hasilkan melalui produk, iaitu pelajar kita sendiri.
Okay, penilaian produk dapat melihat keberhasilan kepada dua domain input, iaitu input proses yang di awal itu dan input proses seperti mana saya cakapkan tadi melalui tahap penguasaan murid berkeperluan khas yang mempelajari sesuatu kemahiran. Jadi ketiga-tiga domain ini dapat menghasilkan penilaian yang menyeluruh dalam tujuan utama iaitu melihat kesediaan pengetahuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan proses pengudahcaraan dan pembelajaran murid pendidikan khas. Dengan itu, proses penambahbaikan akan diperolehi dan kita akan lihat secara kritikal dapatan kajian ini nanti. Terusnya, okay. Terdapat satu lagi kajian yang dijalankan pada tahun 2019 oleh Nur Zurainan bagi subjek bidang seni untuk murid penglihatan. Ya, dia menjalankan kajian ini untuk melihat penggunaan Braille dalam PDPC bagi subjek pendidikan seni. Okay. Sudah tentunya aspek ini membuktikan penggunaan model ini membantu pengkaji untuk mengaplikasikan model dalam melihat domain tadilah, iaitu kita nak lihat kesediaan dan pelaksanaan serta pengetahuan guru itu sendiri dalam melaksanakan kemahiran vocational spesifik. Okey. Pemilihan model ini didapati sangat sesuai setelah kita melihat kajian-kajian lepas. Kita dapati model ini sangat sesuai dalam melihat pelaksanaan kesediaan guru dalam melaksanakan pengajaran kemahiran vocational spesifik untuk jangka masa panjang dan berterusan. Ini kerana model KIPP ini dapat memberi impak dalam penilaian bagi pencapaian sesuatu program, produk, projek ataupun institusi maupun sistem berdasarkan kepada kerangka modelnya yang sangat komprehensif serta komponen dalam struktur kerangka modelnya. Dapat dinilai melalui pengumpulan maklumat yang maksimum serta maklumat dapat dianalisa secara statistik dan pengukuran serta melaporkan maklumat yang telah dianalisa secara menyeluruh. Okay. Jadi semoga dengan dapatan kajian kita ini nanti dapatlah membantu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia serta agensi-agensi yang terbabit untuk membantu guru dalam mempersiapkan ilmu, kesediaan serta pengetahuan dalam melaksanakan PDPC kemahiran vocational spesifik untuk murid berkeperluan khas ini. Maka itu dapatlah mencapai inisiatif 34 yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi memastikan kebolehpasaran murid berkeperluan khas. Sekian, terima kasih saja. Terima kasih kepada Puan Zainal Riza. Jadi itulah kandungan pembentangan kertas kajian kami pada hari ini. Jika ada sebarang perkongsian ataupun pertanyaan yang berkaitan dengan kajian yang sedang kami jalankan ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah ajukan sebarang perkongsian atau persoalan itu melalui email yang tertera sebentar tadi di akhir slide pembentangan kami. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas kesediaan kelapangan masa untuk mendengar pembentangan kami pada hari ini, dan kami sudahi pembentangan kami dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam.